Assalamualaikum, saya Siti Nur Syamil, Zabiti Muhammad Sobri. Nombor matrik saya adalah C22A0444. Di sini saya akan membentangkan tentang pengenalan tajuk kami. Falsafah adalah bidang pengajian yang meneliti hakikat kehidupan, pengetahuan, sains dan keberadaan, melibatkan aspek seperti etika, metafizik, epistemologi dan logik. Asal-usul perkataan falsafah dari Yunani bermaksud cinta terhadap kebijaksanaan. Sejarah falsafah membentuk peradaban manusia di pelbagai budaya dan zaman dengan pengkajian alam semesta, hakikat kehidupan dan kondisi manusia. Falsafah membantu memahami asas-asas kehidupan, termasuklah moraliti, pengetahuan dan realiti. Di Malaysia, falsafah dapat membentuk pengaruh signifikasi dari tradisi dan agama tempatan dengan pendekatan unik yang melibatkan kearifan tempatan, adat istiadat dan kerukunan sosial, digunakan untuk mencari pencerahan dalam konteks masyarakat Malaysia. Tokoh-tokoh falsafah seperti Socrates, Plato, Jean-Jacques, Aristotle, Karl Marx, Jean Paul dan lain-lain memberikan sumbangan penting dengan pemikiran filosofis yang berpengaruh di bidang etika, metafizik, ontologi, epistemologi dan lain-lain. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai latar belakang tokoh Aristotle dan juga Jean-Jacques. Aristotle lahir di Stagira, Yunani Utara, seorang ahli falsafah yang mengkaji berbagai bidang. Karyanya termasuklah Ethics yang membahaskan etika dan kesejahteraan manusia. Meskipun dikaitkan dengan Plato, pandangannya sangat berbeza, terutamanya mengenai jiwa dan pemikiran kreatif. Pemikiran dan karya Aristotle memberi pengaruh besar pada masyarakat barat. Bagi Jean-Jacques Rousseau pula, beliau lahir di Geneva, Switzerland, ahli falsafah era pencerahan. Adanya tentang kebebasan individu, kontrak sosial dan hubungan manusia dengan alam, mencorakkan bidang politik, pendidikan dan sastra. Rousseau dengan bakat pelbagai rupa, termasuklah muzik, meninggalkan impak besar dalam pemikiran dan seni pada zamannya. Meskipun mereka mempunyai bakat yang berbeza, baik Aristotle maupun Rousseau, melalui minat dan dedikasi mereka dalam falsafah, menjadikan mereka tokoh-tokoh penting yang dikenal secara luas oleh masyarakat dunia. Seterusnya ialah analisis pemikiran tokoh, iaitu Aristotle. Yang pertamanya ialah falsafah politik. Aristotle banyak menulis mengenai bidang politik dalam karyanya sendiri, contohnya karya politik. Idea pembahagian kuasa dalam pemerintahan di mana beliau membezakan antara monarki, membezakan aristokrasi dan umum, iaitu republik. Contohnya negara dan keadilan. Menurutnya, negara telah menghasilkan sumber alam bagi memenuhi keperluan setiap manusia. Keperluan setiap manusia untuk terus hidup bersama demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Keadilan dianggap sebagai dasar moral negara pada masa itu. Seterusnya ialah etika. Aristotle membahas etika dalam karyanya iaitu Nicomachean Ethics. Konsep kebahagiaan yang telah dibincangkan oleh beliau dikenali sebagai eudaimonia oleh masyarakat Yunani pada masa itu. Eudaimonism merupakan sebuah pandangan atau dasar dalam prinsip etika di mana suatu pendekatan menerusi langkah atau perilaku seseorang, iaitu hanyalah tertumpu untuk mencapai eudaimonia, itu kebahagiaan. Selain itu, metafizik. Aristotle memberikan sumbangan besar terhadap metafizika, iaitu membezakan antara bentuk bahan dan bentuk ketidaksengajaan. Pemikiran metafizik Aristotle
telah memberikan asas bagi konsep falsafah metafizik yang dipertimbangkan dalam si falsafah barat. Konsep-konsepnya memainkan peranan penting dalam membentuk pandangan tentang bahan tujuan dan perubahan dalam merangka pemikiran metafizikal. Sekian itu sahaja daripada analisis pemikiran tokoh Aristoteles. Seterusnya merupakan analisis pemikiran tokoh iaitu Jean-Jacques Rousseau. Yang pertama iaitu kedaulatan rakyat. Rousseau mempopularkan konsep kedaulatan dalam karyanya iaitu The Social Contract. Idea ini telah menyatakan bahawa kekuasaan politik seharusnya berasal dari kesepakatan bersama dan kehendak umum rakyat. Kontrak sosial, Rousseau menyajikan gagasan kontrak sosial sebagai dasar bagi pembentukan masyarakat dan pemerintahan. Menurutnya, individu melepaskan sebahagian hak-hak pribadi mereka untuk membentuk kesepakatan kolektif yang menghasilkan kedaulatan rakyat. Yang kedua iaitu pendidikan emosional. Dalam karyanya Emile, Rousseau menyajikan gagasan tentang pendidikan yang menekankan pengembangan semula jadi dan emosional anak-anak. Beliau menekankan pentingnya memberi kebebasan kepada anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka. Pendidikan sesuai dengan semula jadi, Rousseau menekankan bahawa pendidikan harus sesuai dengan fitrah semula jadi manusia. Yang terakhir iaitu penolakan peradaban moden. Rousseau cenderung meragukan manfaat daripada peradaban moden dan industrialisasi, melihatnya sebagai sumber ketidakserataan dan pengasingan. Ketidakserataan dan kesenjangan sosial. Rousseau merasa bahawa peradaban moden, khususnya perkembangan ekonomi dan sosial, menyebabkan ketidakserataan dan jurang sosial. Ia menilai bahawa kemajuan material dapat mencipta ketidakserataan antara orang kaya dan miskin. Selamat sejahtera, nama saya Ramatil Simungi dan nombor matrik saya adalah C23A0896. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian justifikasi pemilihan tokoh, iaitu Aristoteles. Aristoteles merupakan antara seseorang tokoh untuk pembentangan ini atas dasar sumbangan luar biasa dalam pelbagai bidang ilmu dan falsafah. Melalui karya monumental Nicomachean Ethics, beliau membentuk landasan kuat dalam pemikiran politik dengan mengeksploitasi konsep keadilan dan menyusun 11 virtue seperti keberanian, kesederhanaan, kebebasan, kekaguman, kemurahan hati, kebanggaan, kesabaran, kebenaran, kemesraan dan kesuburan. Selain itu, fakta menarik tentang Aristoteles termaksud peranannya sebagai guru Alexander the Great dan pengasas Lyceum di Athens, iaitu pusat pembelajaran terkemuka. Kebolehan beliau dalam bidang biologi, politik dan logika mencerminkan kepelbagaian ilmu yang membuatnya berbeza. Sebagai penyelidik alam semula jadi, Aristoteles mendorong kemajuan ilmu biologi dan pemerhatian mendalam terhadap haiwan. Sebagai penyelidik alam semula jadi, Aristoteles mendorong kemajuan ilmu biologi dengan pemerhatian mendalam terhadap haiwan. Karya-karyanya membentuk landasan bagi ilmu pengetahuan, memainkan peranan penting dalam perkembangan ilmu. Salam sejahtera, nama saya Theo Winwen, nombor matrik C23A1160. Seterusnya saya akan membentangkan justifikasi Jean-Jacques Rousseau melalui The Social Contract. Terdapat 4, iaitu inti teori kesepakatan masyarakat, dasar kontrak, relevansi moden. Contohnya, ayat ini mempengaruhi pemikiran politik, kontribusi penting pada perkembangan hak asasi manusia dan demokrasi. Seterusnya, melalui pendidikan terdapat 3, iaitu relevansi moden, pendekatan pendidikan semula jadi dan dorongan pembaharuan pendidikan. Contoh pendekatan pendidikan semula jadi, Rousseau menekankan pendidikan yang bersumber dari keadaan semula jadi. Yang terakhir, melalui fakta menarik, terdapat 3, iaitu pengasingan sukarelawan, pengaruh pemikiran radikal dan pemikiran pendidikan unik. Contoh pengasingan sukarelawan iaitu Rousseau
Salam sejahtera, nama saya Tracy Yong. Nombor matriks saya ialah C22A0217. Sekarang saya akan membentangkan perbandingan pemikiran tokoh Jean-Jacques Rousseau dari segi sosial, sumbangan dan politik. Dalam The Social Contract, Rousseau memberi pandangan bahawa manusia ini pada dasarnya baik tetapi terpengaruhi oleh masyarakat. Oleh itu, konsep kehendakan am dibenarkan di mana individu perlu mengorbankan sebahagian kebebasan untuk kebaikan bersama. Rousseau menekankan kesamaan politik dengan melibatkan langsung rakyat dalam membuat undang-undang bagi melahirkan masyarakat yang adil. Dalam email, Rousseau mengusulkan agama semula jadi berdasarkan pengalaman, alasan, moral dan institusi formal. Idea ini telah mengakui pemikiran zaman pencerahan yang berusaha untuk menyatukan agama dengan akal dan kebebasan individu. Oleh itu, beliau memberikan penekatan pada kesamaan politik dan kebebasan sebagai elemen utama dalam membentukkan masyarakat yang adil dan harmoni. Jean-Jacques Rousseau memberikan sumbangan besar melalui karyanya, terutamanya The Social Contract, yang mempengaruhi individu dan masyarakat secara luas. Dalam karya ini, Rousseau secara lantang meneliti sistem politik ketika itu dan memberi alternatif lain untuk masyarakat yang adil. Beliau menegakkan peranan aktif masyarakat dan pengambilan keputusan politik dan persetujuan kolektif terhadap peraturan. Dalam bidang pendidikan, Rousseau menyampaikan idea-idea dalam email. Beliau menegaskan betapa penting perkembangan individu tanpa campur tangan sosial yang berlebihi. Rousseau memperkenalkan pembelajaran moden yang bertanggung pada pengalaman dan pembelajaran langsung dengan fokus pada mengembangkan moral dan etika individu. Dalam The Social Contract, Rousseau mengkritik sistem politik yang ada dan mengusulkan alternatif untuk menciptakan masyarakat yang adil. Beliau berpendapat bahawa kekuasaan politik yang terus harus berasal dari persetujuan rakyat. Konsep kontrak sosial iaitu individu melepaskan sebahagian kebebasan untuk kebaikan bersama, membentukkan dasar bagi demokrasi moden dan mempunyai ilmu dalam pemikiran politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusra Binti Abdullah, bernombor matrik C22A0162. Hari ini saya akan membincangkan mengenai perbandingan pemikiran tokoh Aristotle dalam bidang sosial. Aristotle mengarang nota, syarahan atau teks seperti fizik, politik, moral dan lain-lain. Dalam bidang sumbangan, Aristotle telah membuka sekolah yang diberi nama sebagai Lyceum, yang beliau juga telah mengajar dalam bidang pendidikan dan telah memberi pelbagai sumbangan kepada masyarakat pada masa itu. Dari segi politik terbahagi kepada dua jenis, iaitu ta'rif bil had dengan ta'rif bil ras. Politik tergolong dalam bahagian yang pertama, iaitu bahagian yang paling umum. Tambahan itu, politik mengikut logik akal Aristotle dalam dunia Islam dan reaksi para intelektual Muslim terhadapnya. Terdapat pelbagai tokoh yang juga mengaku dengan sikap terbuka Aristotle dalam bidang politik. Namun begitu, terdapat juga beberapa setengah pihak yang membangkang pendapat Aristotle dan menganggap undang-undangnya tetap dan total, berbanding ajaran Islam yang menghormati sifat keperluan manusia yang berubah-ubah. Seterusnya, analisis pemikiran tokoh dan prinsip falsafah dan isu semasa. Analisis pemikiran tokoh merujuk kepada proses yang lebih terperinci memahami dan menilai konsep-konsep serta pandangan yang diusulkan oleh seorang pemikir atau tokoh yang terkenal. Poin yang pertama, identifikasi konsep utama. Mengidentifikasi idea-idea utama yang dikemukakan oleh tokoh tersebut dan memahami konteks sejarah atau budaya di mana pemikiran tersebut berkembang. Seterusnya, pemahaman konteks.
penyelidikan latar belakang dan konteks kehidupan tokoh untuk memahami pengaruh dan faktor yang membentuk pemikiran mereka. Seterusnya, perkajian karya-karya utama, menganalisis karya-karya utama atau tulisan tokoh tersebut untuk seterusnya, penilaian implikasi, menilai implikasi dan perkaitan tentang pemikiran tokoh dalam konteks masa kini, bagaimana pemikiran tersebut dapat diterapkan atau memberikan wawasan terhadap isu-isu semasa. Yang terakhir, menyimpulkan pemikiran keseluruhan, merangkumi pemikiran tokoh secara keseluruhan dan memahami kesan terhadap bidang atau disiplin ilmu tersebut. Seterusnya ialah tokoh Aristoteles. Etika Aristoteles, ia telah mengembangkan etika yang menjurus kepada konsep kebahagiaan sejati atau kebahagiaan yang berkualiti. Kedua, politik Aristoteles. Aristoteles membahagikan kepada bentuk-bentuk pemerintahan ke dalam 3 jenis utama, iaitu monarki, republik dan politik. Akhir sekali, metafizika Aristoteles. Dalam metafiziknya, Aristoteles membahas konsep bahan, potensi dan realiti. Ia mengeksplorasi hakikat eksistensi dan mencari pengetahuan mengenai alam semesta. Selain itu, ialah tokoh Jean Jacques telah terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu kontrak sosial, kebebasan dan kesetaraan, pendidikan dan kemajuan sosial, dan sikap terhadap kepimpinan dan otoritas. Kontrak sosial, Rousseau telah memperkenalkan konsep kontrak sosial di mana individu menjadi penduduk yang setuju untuk membentuk pemerintahan bersama. Kedua, kebebasan dan kesetaraan. Rousseau memandang manusia dilahirkan bebas dan masyarakat yang ada membuatnya terikat. Ia memperjuangkan kesetaraan dan kebebasan sebagai nilai mendasar. Ketiga ialah pendidikan dan kemajuan sosial. Rousseau menyatakan pentingnya pendidikan yang dialami dan menghargai keaslian manusia. Yang terakhir ialah sikap terhadap kepimpinan dan otoritas. Rousseau skeptis terhadap pihak berkuasa dan pemikirannya mencerminkan keinginan untuk menghindari ketidaksetaraan yang muncul dari kekuasaan yang tidak terkendali. Kesimpulannya, Aristoteles merupakan seorang tokoh yang amat terkemuka. Hal ini dikatakan demikian kerana karya beliau masih lagi digunakan pakai oleh masyarakat pada masa ini sebagai salah satu bahan rujukan yang sedia ada. Tambahan itu, Aristoteles juga telah memberikan pelbagai sumbangan kepada masyarakat dahulu dan masih lagi digunakan pakai sehingga masa kini. Bagi tokoh Jean-Jacques Rousseau, beliau berpendapat berbeza dalam bidang pendidikan, sosial dan juga politik berbanding Aristoteles. Hal ini dikatakan demikian kerana Rousseau mengatakan pentingnya pendidikan yang dialami dan menghargai keaslian manusia. Ia juga memikirkan kesan tentang peradaban terhadap masyarakat. Oleh itu, jelaslah bahawa pendapat dua tokoh ini amat berbeza dari segi pendidikan, sumbangan dan juga politik.